Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini anak-anak pelajar kita akan belajar bahasa Arab dan juga pendidikan Islam. Okey, dua subjek sekaligus dalam satu ataupun dua masa. Okey, baik. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, tahun 3 Bahasa Arab Pendidikan Islam sama Muallim Hakim. Baik, hari ini kita akan belajar surah Al-Asr. Okey, baik. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi hari ini kita akan belajar surah Al-Asr. Kita akan belajar mengaji, membaca Al-Quran dengan betul, dan pada masa yang sama, Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita akan menggunakan, membaca ataupun menggunakan kemahiran bacaan dalam kelas bahasa Arab dengan betul, dan juga kita akan mengorek intipati ataupun pengajaran daripada surah ini yang sebenarnya ia berada di dalam bidang adab, iaitu mari bersyukur. Baik, sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Pelajar boleh ikut bacaan muallim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Baik, jadi sekarang kita akan pergi kepada satu ayat ke satu ayat. Baik, ayat yang pertama, wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Jadi pelajar, kalau awak tengok pada paparan skrin ini, awak akan nampak ada bulatan yang berwarna biru. Baik, kenapa muallim bulatkan? Kerana yang pertama, bulatan biru yang pertama di sini adalah pada perkataan fi. Kenapa? Kerana di sini kita perlu baca dengan bacaan panjang. Dalam bahasa Arab, kemahiran membaca, kamu belajar ada bacaan yang panjang, ada bacaan yang pendek. Bacaan yang panjang kita panggil harakat tawilah. Bacaan yang pendek kita panggil harakat qasirah. Baik. Jadi yang warna biru ini ia adalah harakat tawilah kerana kita baca dengan panjang. Okey, jadi kamu kena baca la fi khusr. Jangan baca la fi khus, salah. Okey? Jadi itu adalah untuk bahasa Arab. Kita nak tahu juga makna dia. Makna dia fi. Fi ni maknanya apa? Maknanya dalam. Okey, dalam bahasa Arab fi maksudnya dalam. Baik. Keseluruhan ayat, apa maksudnya? Innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya insan. Kitalah insan manusia. Lafi khusr. Lafi, la tu menunjukkan makna penegasan. Fi maksudnya dalam. Sesungguhnya makna sini dalam. Dalam apa? Khusrin. Kerugian. Kita semua ni pelajar, kita semua ni berada di dalam kerugian. Kenapa? Baik, kita akan tengok kepada ayat yang seterusnya, iaitu
ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihat. Muallim berhentilah sebab muallim pun tahu kamu kecil-kecil lagi. So kita pendek-pendekkan, kita potong-potong. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Okey. Illa, kalau perasan, illa ni juga muallim bulatkan dengan warna biru. Kenapa? Okey. Sebab cara bacaan ni macam mana? Kalau tadi biru yang pertama, fi bacaan panjang. Yang ni bulatan biru yang kedua kerana kita perlu membaca dengan syaddah. Kalau awak lihat ada macam huruf W kecil kan. Itu tanda syaddah. Jadi tak boleh baca ila, salah. Kita kena baca illa. Tapi sebab ada kat sini ada alif lam, dia terus masuk lah. So jadi illal. Dia jadi illal. Baik. So kenapa muallim bulatkan warna biru di sini? Kerana ia adalah bacaan syaddah. Okey, dalam bahasa Arab kamu tahu ada bacaan harakat tawilah, harakat qasirah dan juga ada bacaan syaddah dan sakinah. Baik. So ini adalah bacaan syaddah. Okey. Kita nak tengok makna dia pula. Illa. Apa maksud illa? Illa maksudnya kecuali. Awak selalu sebut la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan illa tu kecuali Allah. Baik, illa ni maksudnya kecuali. So ayat tadi, ayat pertama dengan ayat kedua tadi, Allah berfirman, Allah berkata wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia ini sesungguhnya berada di dalam kerugian. Ayat ketiga. Illa, kecuali. Okay? Kecuali maksudnya semua manusia ni memang dalam kerugian. Tapi ada kecuali. Siapa kecuali? Tengok kita ni termasuk tak dalam golongan yang dikecualikan itu. Baik, so kita sambung. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali illa alladzina amanu, mereka yang beriman, wa dan amilu beramal, as-salihat. As-salihat, kecuali mereka yang beriman dan amilu beramal, as-salihat, soleh, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Saya ulang. Okay. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi kalau tengok dekat perkataan as-solihat, ada apa? Ada bulatan biru yang ketiga. Betul tak? Betul. Jadi, kenapa ada yang ketiga ni? As-salihat. Sama je dengan yang kedua tadi. Illa, kedua-duanya ada apa? Ada tanda syaddah. Jadi, kamu perlu membaca dengan syaddah. Seolah-olah huruf sad ini ada dua. Ya? Ada satu huruf sad. Tapi sebab ada tanda syaddah, kamu kena baca dengan seolah-olah ada dua huruf sad. Jadi, bacaan kamu tu mestilah wa amilus salihat. Tak boleh wa amilu solihat. Salah. Okey. Jadi kita tengok as-solihat, apa maksudnya? Soleh. Kan? Kamu kena baca dengan syaddah. Sekarang kita tengok kepada dia punya makna soleh. As-solihat ni soleh lah. Okey. So tadi fi maksudnya dalam. Kan? Illa kecuali. As-solihat soleh. Kan? Kita semua ni berada fi dalam apa? Husrin. Rugi. Illa, kecuali. Kecuali siapa? As-salihat. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Bukan setakat tu saja, ada lagi sambungan dia. Wa tawasaw bil haqq. Iaitu mereka yang berpesan-pesan dengan hak. Hak ni kebenaran. Okey? Wa tawasaw, dan juga mereka yang berpesan-pesan dengan bis sabri, dengan kesabaran. Okey, muallim ulang. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi Allah dah kata, demi masa yang kita ada dalam dunia ni kan, kita semua ni manusia ni rugi. Kamu semua rugi. Kamu rugi, saya mu'alim rugi. Tapi Allah kata, kecuali siapa? Orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Seterusnya, mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey? Jadi pelajar, ayat ini mengajar kita untuk menghargai masa. Masa yang kita ada dekat dunia ni pelajar, bukan untuk kita buang begitu saja. Kan? Tak buat apa-apa. Awak tidur, awak main game. Bukannya mu'alim nak kata tidur, main game tu salah. Tak. Tapi kalau ianya bermanfaat, mungkin awak bermain game untuk belajar. Awak tidur tu niat untuk ibadah, tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu memang kita ni tak buat apa-apa, ataupun ataupun lebih teruk lagi melakukan perkara yang jahat, ataupun yang sia-sia, ataupun yang dosa, lagilah memang confirm itu dipanggil sebagai kita telah membuang masa. So kita ada masa dekat dunia ni, kita tak lama. Lepas ni kita akan mati. Semua akan mati. Kamu akan mati, mu'alim akan mati. Bila mati, dah tak ada lagi masa di dunia ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan pelajar? Masa yang kita ada dalam kehidupan kita yang masih berbaki lagi sehingga hari ini, yang mana kita tahu mungkin esok kita mati, kita tak tahu. So kalau esok kita mati, baki kehidupan, baki masa yang kita ada adalah sehari je, hari ni. Esok dah tak ada. Jadi masa yang kita ada sebelum kita mati ni pelajar, kita kena hargai. Kena bersyukur. Kita kena bersyukur. Kan Allah masih lagi memberikan kita kehidupan. Ada orang yang mungkin dah tak ada hari ni. Semalam kita tengok dia, tapi hari ni dah tak ada. Kan? Allah tak bagi dia nyawa lagi dah. Kita masih lagi Allah memberikan nyawa kepada kita, maka kita kena bersyukur. Macam mana cara nak bersyukur? Kan? Cara nak bersyukur dengan apa yang Allah beri. Allah masih bagi masa, masih bagi umur. Macam mana? Kan? Macam mana? Kan? Jadi macam mana cara untuk kita ni bersyukur? Kan? Jadi antara perkara yang boleh kita buat untuk memang menunjukkan kita ni bersyukur, paling mudah sebutlah lafaz hamdalah. Hamdalah tu apa? Lafaz hamdalah tu apa? Alhamdulillah. Cuba sebut Alhamdulillah. Okey? Alhamdulillah. 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 Okey? Itu salah satu zikir yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah je, simple kan. Cara nak menzahirkan rasa bersyukur kita, ucaplah Alhamdulillah. Okey, tadi zikir tu. Cuba buat. Okey? Tapi bukan semata-mata syukur je Alhamdulillah. Tak semestinya pada lafaz. Ini juga dizahirkan melalui perbuatan kita pelajar. Okey? Kalau awak ejek kawan, awak bully kawan, ibu bapa awak minta tolong, itu awak bersyukur ke? Tak. Orang yang bersyukur, dia akan bantu kawan dia sebab nak pahala. Kita nak kumpul pahala banyak-banyak sebelum kita mati nanti kan. Sekarang ni kita ada masa. Bila dah mati, tak ada lagi masa. Mana ada orang kumpul masa mati baru nak tolong kawan, tak boleh. Dah tak ada dah. Masa hidup ni, masa yang ada, kita perlu menggunakan masa sebaiknya. So macam mana cara nak bersyukur? Jadi hamba Allah yang soleh, tunaikan solat 5 waktu. Jangan tinggal solat. Apa lagi cara bersyukur? Taat perintah ibu dan ayah. Dengar cakap guru. Jangan ejek kawan, malah kita kena bantu kawan. Kawan tak reti buat kerja sekolah ke, kita tolong. Okey, saling bantu-membantu. Senang cerita,
Macam mana cara bersyukur? Kamu kena memanfaatkan diri kamu untuk kebaikan diri kamu, kebaikan keluarga dan juga kebaikan umat dan masyarakat. Okey? Paling penting, sentiasa ingat Allah, jadilah hamba-Nya yang baik dan soleh, solehah. Okey? Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita dah belajar apa? Kita belajar surah Al-Asr. Apakah maksud di sebalik surah Al-Asr? Kan iaitu kepentingan menghargai masa. Kita perlu bersyukur dengan masa kehidupan yang kita ada pada hari ini. Dan sekaligus kita juga telah belajar bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kita baca Al-Quran di dalam bahasa Arab. Alhamdulillah hari ini kita belajar bahasa Arab dan juga pendidikan Islam pelajar. Baik, so itu sahaja. Alhamdulillah kita dapat belajar banyak benda dalam masa yang singkat. So kita akan jumpa lagi lepas ni. Tunggu arahan daripada muallim yang seterusnya untuk sesi pembelajaran kamu dan juga untuk pentaksiran daripada muallim yang nak tengok PBD kamu. Nak tengok macam mana kamu buat tugasan. Okey? Tunggu selepas ini. Okey, itu sahaja daripada muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.